Maka ulama kata, kalau kamu orang yang berharta banyak dan tak menghalangi kamu duduk bersama dengan orang miskin, maka harta kamu jangan kamu tinggalkan. Kerana harta yang banyak menjadikan kamu tawaduk bergaul dengan mereka, senyap-senyap beri bantuan, tak apalah macam tu kekayaan. Kekayaan menjadi kamu tawaduk. Persoalan sekarang, apakah mampu? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah, hamba yang banyak maksiat pada Allah. Tapi kerana terlampau sayang Allah Ta'ala pada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memelihara umur kita. Allah Ta'ala memelihara kehidupan kita dan seluruh anggota badan kita saat ini berada di dalam amalan kebaikan. Sekiranya saat ini kita mengakhiri kehidupan kita, atau saat ini kita bertemu dengan Israel, ajal kematian, maka kematian kita dikirakan sebagai syahid akhirat. Dan itulah sebenarnya cita-cita para sahabat, cita-cita awliya minas salihin, cita-cita para ulama salaf mati mereka dalam keadaan syahid. Begitu jugalah moga-moga Allah SWT mengakhirkan kita dalam keadaan syahid ataupun dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang seterusnya adalah kita membahas mengenai 40 hadis tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Rahman Muhammad bin Husin As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Pada hadis yang pertama adalah membahas mengenai kelebihan ahli sufi ataupun ahli mutasawwifin, iaitu golongan ahli tasawuf, dinisbahkan mengenai hadis Nabi SAW yang memberikan kasih sayang ataupun tumpuan kepada ahli sufa, iaitu golongan miskin atau golongan yang memutuskan kehidupan duniawi mereka, hanya semata-mata hidup mereka hanya untuk akhirat. Di antaranya saya sebut di situ ada sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kenapa aku ini meriwayatkan hadis yang paling banyak, aku hafal hadis yang banyak, aku mengeluarkan hadis satu kelompok hadis saja, ada satu kelompok lagi hadis ada aku tak keluarkan. Kalau aku keluarkan, aku disembelih oleh sahabat nanti, kerana kamu akan kata aku mengada-ngadakan mengenai hadis. Begitu banyak. Maka ditanya, kenapa kamu ni hidup dengan Nabi tak berapa lama tapi begitu banyak meriwayatkan hadis? Kerana sahabat Muhajirin dan Ansar sibuk dengan transaksi, sibuk dengan jual beli. Aku ni tak ada apa pun kerja, sibuk hubungan dengan Allah, maka aku ni terdedah dengan banyak masa waktu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menjadi perawi sahabat yang begitu banyak meriwayatkan, sedangkan masa aku ataupun keislaman aku hidup dengan Nabi tak apa nak lama. Nah, hadis yang kedua pula telah pun kita bahas mengenai iaitu mengenai hadis yang kedua, bab sifat orang-orang fakir ataupun kelebihan orang-orang fakir. Nah, seterusnya yang ketiga adalah bab mempraktik akhlak yang mulia walaupun terhadap orang kafir. Yang keempat adalah bab orang yang mendermakan semua hartanya, bukan mendermakan sebahagian, bukan mendermakan separuh, bukan mendermakan sedikit, tetapi mendermakan semua hartanya, kerana yakin ataupun percaya kepada Allah Ta'ala ataupun percaya kepada janji di sebalik sedekah yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang banyak mempersedekahkan. Nah, hari itu dah saya kisahkan mengenai kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, dikisahkan dalam kitab Ra'isul Muhaddisin Maulana Muhammad Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu ta'ala. Pada bab yang terakhir dalam kitab beliau Fadilatus Sadaqah, iaitu bab pada menyatakan kisah-kisah
orang ahli sedekah dan orang ahli zahid, orang zuhud. Di antara kisah yang pertama ada lebih kurang dalam 79 ke 80 cerita ada orang Zakaria letak. Cerita yang pertama adalah kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh seorang peminta. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, wahai pembantuku, berikanlah hartaku kepadanya. Kemudian Sayyidina Hasan kata, wahai peminta, minta maaf kerana akan ku berikan pada engkau tu sikit saja, nanti jangan tuntut hak lebih-lebih kat aku nak. Maka dia kata, tak apa wahai cucu Nabi SAW. Ketika diberi oleh pembantu Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan tanya pula, wahai pembantuku, apakah masih sisa, ada yang kau simpankan sedikit hartaku untukku? Ya, ada. Tak payah, berikan semua kepadanya. Ketika diberikan semua harta, kemudian kata Sayyidina Hasan, tolong cari 2 kuli kepadaku wahai peminta. Maka dia cari 2 kuli, dibawa di hadapan Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, harta yang aku berikan pada engkau, tolong suruh 2 kuli ni bawa. Bukan suruh peminta tu, tapi suruh 2 orang kuli tu bawa. Ketika itu di sisi Sayyidina Hasan ada syar ataupun rida. Ada rida kan, ataupun syar selendang tu. Nah, aku berikan ini pada engkau wahai peminta, jual selendang ini, harga selendang kau dapat, bahagikan 2, berikan pada kuli yang 1 dan kuli nombor 2 ni. Dan aku bayar 2 kuli ini juga dengan kau jualkan selendangku. Kisah yang kedua hari itu yang saya ceritakan, cerita kisah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka nak pergi Mekah, kemudian ketika musafir jumpa seorang makcik. Mereka kata, makcik kami ni letih, bolehkah berikan minuman pada kami? Makcik ni kata, ni aku ada seekor kambing je, perahlah susu minum. Setelah ketiga-tiga mereka, ni sepupu semua ni, kalau Hasan Husain adik-adik lah, anak Sayyidina Ali, ni Ja'far punya anak. Okay, mereka 2 ni dengan Abdullah bin Ja'far jadi sepupu. Setelah minum mereka kata, kami lapar, kami ni golongan Bani Hashim. Makcik ni tanya, siapa kamu? Bani Hashim. Makcik ni kata, tak apalah, sekiranya begitu kamu sembelihlah 1 ekor kambing aku ni, aku dah tak ada apa dah, pekerjaan aku 1 ekor kambing, sembelihlah. Setelah sembelih, berikan daging pada aku akan bakar ataupun aku masak, aku berikan pada kamu. Kemudian mereka pun dah menikmati makanan, mereka nak balik, mereka kata, makcik kalau susah ke apa-apa nak datang Madinah, datanglah, senang jumpa kami. Baik, kata makcik tu. Setelah mereka lanjutkan musafir, maka datanglah suami pada makcik ini, tanya, mana kambing? Dah aku suruh mereka sembelih, ada 3 orang dan aku berikan makan. Ya Allah, bodohnya kau, kenapa buat macam tu? Lepas ni apa kita hasil pekerjaan kita dah tak ada apa dah? Tak, mereka golongan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim, mereka Bani Hashim, maksudnya keturunan Nabi SAW. Oh ya kan, dah baik. Dan mereka jadi orang susah lah. Maka mereka ke Madinah, mereka jual najis-najis binatang yang ada di Madinah. Itulah hasil pekerjaan mereka. Terserempak dengan Sayyidina Hasan. Maka kata Sayyidina Hasan, makcik kenal saya? Dah lama dah tak kenal nak. Maka kata Sayyidina Hasan, sini makcik, ini 1000 kambing saya berikan pada engkau, tolong jumpa Sayyidina Husain. Cakap Hasan suruh jumpa. Baik, jumpa Sayyidina Husain. Makcik ni kata, Hasan suruh. Kemudian kata Sayyidina Husain, makcik, baiklah, berapa Hasan berikan pada engkau? 1000. Saya juga berikan 1000. Kamu jumpa Abdullah bin Ja'far. Jumpa Abdullah bin Ja'far, makcik, berapa tu? 2000. Hasan dan Husain bagi 1000. Kenapa makcik tak datang awal kat saya? Boleh lagi saya bagi lagi banyak. Tak apalah, saya berikan 2000 kambing kepada makcik. Maka dia jumpa suami dia, kerana 1 kita nak berkira, tengok kerana 1 kita korban, Allah berikan 4000 kambing kepada kita. Jangan takutlah, berikan semua je. Nanti ada pembahasan dia saya sebut nantilah. Kisah yang ketiga, kisah Nabi SAW dengan satu orang fakir beserta dengan pohon kurma. Kisah dia, satu orang miskin ni, dia duduk satu rumah, sebelah dia ni orang yang agak berada, dan dia ada pohon kurma. Ketika angin pukul kencang, kurma punya pohon kurma dan biji-biji kurma akan masuk pada rumah orang miskin ni. So orang miskin ni dia akan ambil. Riwayat sebut ketika anak mereka, rumah miskin lapar, mereka ambil, mereka akan masukkan dalam mulut. Punya tak baiknya tuan rumah ni, dia akan masuk, dia akan jolokkan mulut. Keluar balik nak, keluar balik, ini ni hak aku. Punya kedekut lah, macam tu istilah kita kan, punya kedekut.
Kemudian diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil tuan owner punya rumah tu, yang tanah pohon kurma, panggil. Nabi kata, nak tak kamu jualkan pohon kurma kepada aku dan aku beli, aku bayaran adalah syurga Allah Ta'ala di akhirat. Nak tak? Yang luasnya adalah 10 lipat kali ganda syurga. Dia kata tak mau sebab susah saya nak dapat ni. Ini mahal ni, saya tak mau. Kemudian seorang sahabat didengar, maka dia pergi, saya beli. Tak boleh. Aku Nabi pun aku tak jual, apatah lagi engkau wahai sahabat, tak boleh. Kata sahabat ni, tetap aku nak beli. Tak apa, 9 kali ganda punya harga mampu bayar, boleh, tetap saya bayar. Maka dia beli, dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau saya beli pohon kurma tu dan saya berikan kepada tuan, apakah ganjaran itu juga dapat kepada saya? Ya, dapat juga. Kalau macam tu saya dah beli dah dan saya serahkan pada engkau. Maka Nabi SAW panggil sahabat yang fakir tu, duduk rumah sebelah jiran dia, dan berikan pohon kurma itu kepada dia. Dalam bab sedekah ni perlu kita perhatikan, pertama adalah ikhlas. Berikan sesuatu itu hanya kerana mengharap redha Allah Ta'ala. Yang kedua, beri sedekah hati jangan ada perasaan takut anak-anak macam mana nanti. Jangan takutlah. Abang Ashraf pun macam tu kena tanam awal-awal sekarang. Bagi sedekah, jangan takut keadaan isteri dan anak-anak nak makan apa. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan bagi semua. Maka saya sebut riwayat dari tu kan, kitab Hilyatul Awliya ataupun Sifat Safwa. Ketika ayah Abu Bakar As-Siddiq tu dengar kata Abu Bakar As-Siddiq telah habiskan seluruh harta sedekah diberikan pada Nabi SAW untuk jalan yang baik, kemudian ayahnya datang, ayahnya Rabun datang, ketuk pintu rumah Asma, anak pada Sayyidina Abu Bakar, hasil isteri yang pertama, Aisyah hasil isteri yang kedua. Kemudian ayah ni dia cakap, wahai cucuku Asma, apakah yang kau telah berikan seluruh harta kepada Nabi SAW sedekah sehingga tak disisakan pada kamu? Tak. Apa Asma buat? Asma masuk dalam rumah, ambil satu bekas, ambil kain letak, dia letakkan kerikil, batu-batu kecil, kemudian ikat, pergi kat atuk dia, tok, bak sini tangan, letak dalam bekas, pegang tengok, oh ada kain, dalam tu lah emas-emas yang disimpankan sedikit pada kami, atau dinar wa dirham, padahal tu batu kosong, tak ada apa pun. Kemudian ayahnya kata, baiklah sekiranya begitu ayah Abu Bakar. Kemudian ayah Abu Bakar pun balik. Kemudian datang Abu Jahal ataupun Abu Lahab ketika itu, tanya, aku tahu Abu Bakar telah memberikan harta dan mana perjalanan engkau tahu? Dan kata Asma, saya tak tahu. Punya marahnya Abu Jahal atau Abu Lahab sepak sehingga dipakai subang ketika itu jatuh di lantai. Sepak dia begitu kuat. Begitulah keadaan mereka, khususnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu Nabi marah satu ketika dalam bidayah wan nihayah. Ada Bidayatul Hidayah Imam Ghazali kan, ini Bidayah wan Nihayah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, bila sebut perihal Abu Bakar As-Siddiq, ada satu kisah yang agak unik di antara beberapa kisah. Di antaranya Nabi marah satu ketika, Abu Bakar datang dengan muka monyok. Nabi tahu Abu Bakar ni ada masalah ni. Nabi kata, wahai sahabat, tengoklah muka Abu Bakar ni, wajah satu orang yang mana telah susah kehidupan dia demi nak terima keislaman yang aku bawa. Wahai Abu Bakar, sinilah. Kemudian Abu Bakar kata, ya Rasulullah SAW, saya sebenarnya datang kepada tuan ini adalah disebabkan saya ni ada salah faham. Saya ini berkelahi dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga saya tu memohon maaf kepada Umar radhiyallahu anhu, dan Umar enggan memaafkan saya. Kerana dia enggan memberikan maaf pada saya, ya Rasulullah SAW, saya tu rasa sedih, kenapalah Umar tak nak maafkan. Maka Nabi kata, ya Abu Bakar, duduk di sampingku. Duduk datang Umar radhiyallahu anhu. Nabi marah, sehingga Abu Bakar kata, ketika Nabi itu duduk panggil aku, Nabi sandar lagi. Ketika Umar datang, Nabi agak muka berang merah, Nabi ke depan sikit, dan Nabi kata, wahai Umar. Dan Umar kata, ya Rasulullah SAW, mohon maaf, saya nak minta maaf kepada Abu Bakar. Kata Nabi SAW, wahai Umar, ketika semua menentang, termasuk engkau wahai Umar, menentang aku, tapi bela dan hampir mati ketika itu dipukul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa engkau menyakiti dia wahai Umar? Maka Abu Bakar kata, wallahi, aku bersumpah demi Allah, sejak daripada peristiwa itu tak ada sahabat yang sakitkan hati aku. Dan Asma ataupun Aisyah mengatakan, banyak harta yang dimiliki oleh Nabi SAW sebenarnya tu banyak harta
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka sekiranya dua dacing ada, ni dacing, bukan dacing parti tu, dacing lah dacing, kalau sebelah diletakkan iman Sayyidina Abu Bakar, sebelah lagi iman setelah Sayyidina Abu Bakar, dan umat yang akhir sekali yang beriman nescaya lebih berat adalah keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Masya-Allah. Dan anak mereka pun macam tu juga kan, Asma pun macam tu juga, bela kan bapaknya. Dan memang betul ya, Abu Bakar tak tinggalkan apa pun, cuma nak bela bapak tu saja pun masuk kerikil batu kecil ikat kerana bapak kepada Abu Bakar Siddiq pun rabun. Aisyah pun macam tu juga, adik Asma lah Aisyah tu, sama juga isteri Nabi SAW. Ketika seorang peminta datang, maka ada wang kepadanya. Wang itu hasil daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bagi. Muawiyah bin Abi Sufyan bagi kepada para janda, khusus kepada para janda ataupun isteri-isteri Nabi SAW. Maka Aisyah terima. Kemudian datang seorang fakir miskin, Aisyah terus berikan semua. Maka pembantu kepada Aisyah tanya, "Puan, kenapa puan tak sisakan sedikit untuk kita semua, nanti kan boleh makan?" "Ya Allah, betul juga, aku dah lupa lah." Kerana begitu hati tu cinta sedekah, sehingga beri sedekah, tak fikir soal makan dah lagi. Moga kita pun ada sifat macam tu lah. Amin. Pertama tu ikhlas. Yang kedua adalah jangan takut keadaan anak bini nak makan apa ni kalau saya bagi. Tapi kita pun kena tarbiyah lah kan, supaya anak dan isteri pun ada jiwa macam jiwa kita, satu misi. Nah, jangan takut keadaan anak-anak bagaimana jika bersedekah walaupun dipandang sinis oleh masyarakat kerana sibuk bersedekah dan tak menyimpankan pada anak dan keluarga. Dia tak simpankan pada anak ke, tak simpan untuk isteri ke, banyak bersedekah walaupun dipandang sinis, tetap tak menggugat keadaan dia bersedekah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya anak itu adalah penyebab kita bakhil dan juga penyebab kita menjadi takut. Kan dalam Al-Quran Allah sebut kan, anak-anak termasuk daripada fitnah. Semoga Allah Ta'ala pelihara. Amin. Yang seterusnya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, janganlah kamu berharap kasih sayang keluarga pada kamu, dan janganlah kamu simpan hartamu untuk mereka, dan sesungguhnya kamu hidup bersama mereka hanyalah sebentar sahaja. Sambung Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala berkata, apabila mereka telah meletakkanmu di liang lahat, mereka akan kembali ke rumah mereka, isteri dan anak. Nescaya mereka akan berwangi-wangian, merangkul pasangan baru mereka. Mereka akan makan yang kenyang, mereka akan minum dengan penuh nikmat, dan dengan hartamu mereka akan bersikap angkuh, sedangkan engkau di dalam kubur tengah diazab ataupun tengah dihisab. Ni bagus ni perkataan ni. Bagus kan? Bagus kan? Masya Allah. Itu saya suka cerita ni. Saya kan balik hari tu baru Rabu ni Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Kan ada tu dah rakaman kat sini kan. Dah cukup sebulan lah pengajian kita ni. Saya pergi, lepas tu saya ulang kaji balik, saya tengok ada kisah, di antara kisah tu kisah seorang ulama salaf yang saya ceritakan tadi. Dia tengah sakit dan dia tanya, kenapa orang tak ziarah saya? Kerana ada orang hutang dengan tuan. Tuan kalau tak sakit, mereka datang dan mereka tu rasa malu, takut tuan minta. Ketika tuan sakit, mereka ambil kesempatan tak ziarah. Kenapa? Tak apalah, saat lagi datang kan minta pula kan hutang. Ini di antara masa yang sesuai kita tu elak daripadanya. Dia kata celaka punya harta, musibat punya harta. Kerana harta tidak ada kasih sayang di antara manusia. Dah tak apa, aku halalkan seluruh hutangku pada mereka. Aku tak tahu punya musibatnya harta ni, punya celakanya harta ni, merosakkan hubungan sesama. Tak apa, macam tu aku halalkan. Masya Allah. Sambung Abu Hazim rahimahullah ta'ala berkata, sedekahkanlah hartamu dan jangan takut keadaan anak-anakmu menjadi sengsara. Bukan saya cakap bukan saya cakap. Jangan kata ilmu ni saya, bukan, tak. Ni bukan saya, bukan. Abu Hazim rahimahullah berkata, sedekahkanlah hartamu dan jangan takut keadaan anak-anakmu menjadi sengsara. Sesungguhnya jika mereka orang mukmin, mereka baik hubungan dengan Allah SWT, nescaya Allah SWT akan memberikan rezeki pada mereka dengan cara yang tak diduga-duga. Amay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau betul kalau mereka orang yang mukmin bertakwa, mesti Allah bagi, maka jangan takut keadaan mereka. Sambung Salim bin Abi Ja'di rahimahullah selalu menyedekahkan setiap harta benda yang di tangannya, sehingga membuat isterinya mencela perbuatannya.
beliau Salim bin Abi Ja'di rahimahullah berkata pada isterinya, lebih baik aku melakukan begini daripada nanti aku mati tinggalkan harta malah menimbulkan masalah. Aku suka menghilangkan masalah itu dan akan kutinggalkan kebaikan ilmu kepada kamu. Maksudnya daripada aku mati tinggalkan harta yang banyak, nanti bergaduh mengenai faraid. Maksud dia macam tu. Lebih baik aku tu tak tinggalkan apa pun, hanya aku tinggalkan ilmu kepada kamu. Sambung Muhammad bin Yusuf rahimahullah berkata, menyedekahkan harta kepada orang soleh lebih baik daripada meninggalkan harta untuk anak isteri. Kerana orang soleh mendoakan engkau dan dimudahkan dengan doa tersebut akan urusan akhirat kamu. Adapun ahli keluarga kamu, mereka membahagi-bahagikan harta kamu, melupakan kamu, dan mereka juga tak akan memandang kebaikan yang engkau berikan dahulu ketika engkau hidup. Sambung. Seorang ulama berkata, mewariskan ilmu untuk ahli keluarga adalah lebih baik daripada mewariskan harta. Kerana dengan ilmu mereka akan mendapatkan semua kebaikan di dunia dan akhirat. Adapun harta sangat cepat akan hilang kepada mereka sehingga tidak akan membawa manfaat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kisah Sayyidina Rabi' bin Khusaim rahimahullah, tabi'in yang masyhur. Ketika tu dia sakit, kemudian diminta masakkan sup, kemudian dihidangkan sup, datang orang fakir miskin, kata Sayyidina Rabi' bin Qasim, sup ini diberikan pada mereka. Kata isterinya, bukankah aku ni susah-susah masak sedap pada kamu? Tak apa, berikan kepadanya. Kemudian di bilikku ada duit, di uncangku, ambil semua duit juga berikan kepadanya. Ini Sayyidina Rabi' bin Qasim rahimahullahu ta'ala. Kemudian kisah Sayyidina Malik bin Dinar. Orang bagi tabung kat Sayyidina Malik bin Dinar, mungkin happy birthday lah kot, wallahu a'lam. Sayyidina Malik bin Dinar hebat lah, tabi'in tu. Orang bagi tabung kat Sayyidina Malik bin Dinar, kemudian jalan jumpa dengan orang tu. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, nanti ketuk rumah aku, akan ada keluarga aku buka pintu, minta supaya bagi balik tabung yang kau berikan. Kerana tabung yang kau berikan tu membuat hatiku gelisah. Fikir, bilalah nak penuh cepat, bilalah nak penuh cepat. Tak guna punya tabung ni. Kau pergi jumpa keluarga aku balik, minta supaya minta balik, ambil balik. Saya tak maulah. Ini merosakkan hati saya ni. Masya Allah. Kemudian kisah Daud At-Ta'i rahimahullah menyuruh makanan diberikan pada anak yatim. Sama juga macam kisah Rabi' bin Qasim, diberikan makanan kepadanya. Dia dah lama teringin nak makan daging, kemudian dah dekat berapa tahun, dekat hampir 12 tahun baru nak makan daging, kemudian teringat pada anak yatim. Kita mungkin tahfiz kan macam tu. Kemudian kata pada pembantunya, kata Sayyidina Daud At-Ta'i, bungkuslah kambing ini ataupun daging ini, berikan pada anak yatim. Kerana kalau saya makan, akhirnya akan jadi najis. Kalau mereka makan, jadi bekal akhirat pahala saya nanti. Tak apalah, beri pada mereka lebih baik. Allah. Dengar pembahasan ni, niat untuk amal tau. Jangan dengar saja, niat hati untuk amal. Doa Allah Ta'ala beri kekuatan. Tak mau dengar saja, rugi lah. Nah, perumpamaan kelebihan sedekah yang diberitahu oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Tanbihul Muqtadin. Sedekah ni perumpamaan dia macam ni. Kalau kita sedekah RM1, diberikan 1,000. Nak tak sedekah? Naklah sedekah. Bagi sedekah RM1 dapat RM1,000. Macam itulah sedekah. Kita sedekah yang sedikit, begitu banyak pahala yang Allah akan bagi. Bagaimana pula banyak pahala yang kita beri. Maka ada satu riwayat hadis, di akhirat nanti nak masuk dalam neraka, maka pintu neraka tu tak boleh nak katuk sebab ada penghalang roti dekat situ. Kerana roti yang pernah kita sedekahkan di dunia itu menjadi penghalang kita masuk di dalam neraka. Saya sebut baru ni dalam status saya. Al-Imam Qurtubi sebut, kalau kamu rasa kamu pendosa, baca tak? Kalau kamu rasa pendosa, kamu bagi minum dekat orang. Imam Qurtubi kata, kalau kamu ni berhajat pada pengampunan Allah, bagi minum ke orang. Pasal bagi minum ke orang seperti perempuan Bani Israel benzina yang memberikan minum pada anjing. Kerana memberikan minum pada anjing, dia diampuni oleh Allah. Bagaimana pula memberi minum kepada orang yang beriman kepada Allah? Bagaimana pula memberi minum kepada orang yang dekat dengan Allah? Memberi minum pada anjing saja, di situ ada pengampunan Allah. Bagaimana pula memberikan minum kepada orang beriman umum, apatah lagi orang saleh, orang yang baik. Maka di situ Allah Ta'ala banjiri
pengampunan Allah Ta'ala. Kemudian yang seterusnya, Imam Hasan Basri berkata, sangat pelik dan menghairankan, wahai para manusia, kamu mengeluarkan harta dengan cepat untuk memenuhi hawa nafsumu, dunia kamu, tapi kamu sungguh kedekut walaupun hanya untuk 1 dirham demi mendapatkan redha Allah Ta'ala. Oh, untuk dunia tu banyak berkeluar duit, tapi untuk redha Allah, untuk sedekah kedekut. Kata Imam Hasan Basri, ini pelik ni. Kamu akan tahu bagaimana kedudukan dan keadaan kamu di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat, kerana kedekutnya kamu tu. Nanti kamu tahulah di akhirat macam mana nanti. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, bagaimana boleh seorang itu kedekut hartanya, padahal nanti ketika ia mati, ia akan menangis dan menyesal kerana tidak mempunyai pahala bersedekah. Yang seterusnya adalah berusaha semampu mungkin untuk membayar hutang orang yang kita kenal. Jangan sampai orang tersebut meminta kepada kita, kerana itu merupakan satu aib yang besar. Saya sebut dah hari tu, siapa-siapa kenal kawan yang ada hutang, kita tolonglah lunasi hutang dia. Meskipun yelah, kalau kita ni orang yang berada, mungkin orang yang berada 1,000 bagi dia sikit, kita banyak lah 1,000 kan, bagi kita banyak, tapi mungkin bagi orang yang berada 1,000 tu sikit. So siapa yang ada kenalan orang yang terdekat, kita tolong bayar kat dia lah. Kemudian jangan kita tengok dia ni sombong kat kita atau tak, dia tunduk kat aku, kata aku dah bayar hutang dia, dia tunduk. Jangan macam tu, sambung. Yang seterusnya, ni dah habis lah. Yang seterusnya adalah mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin, mencintai orang miskin dan merendah diri di hadapan orang miskin. Okey, mencintai orang miskin dan rendahkan diri kita kepada orang miskin, serta menjauhi perhimpunan ataupun perkumpulan orang-orang kaya. Janganlah duduk dengan orang kaya, ada meeting-meeting orang kaya, nak pergi selit pula dia tu. Allah, tak payahlah. Okey, bab yang seterusnya, bab sedekah juga ni, tapi cuma pembahasan yang syarahan yang lain pula syarahnya. Yang seterusnya tadi adalah jangan takut kan bagi anak bini, bagi sedekah, jangan takut keadaan anak bini. Yang seterusnya dalam bab sedekah, iaitu mencintai orang miskin dan merendah diri di hadapan mereka, serta menjauhi perhimpunan ataupun perkumpulan orang kaya. Bukan bermaksud kita menghina orang kaya, tetapi sebagai pengamalan terhadap hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nabi SAW berdoa kan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti di akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Kita nak orang kaya je kan, nak berkumpul dengan orang kereta besar, nak kumpul dengan orang pakai tai, nak berhimpun, nak berkumpul dengan orang pakai kasut yang tutup ke apa, tak tahulah. Yang tu yang ada jam tangan, tak ada jam tangan, kita biasa tak mau kita. Kadang ada ustaz pun macam tu juga, dia tengok kereta ustaz besar, oh dia memuliakan. Ada juga, padahal kereta ustaz kecil lah, jumpa ustaz tu bagilah kereta besar tu lah. Apalah, dia tengok ustaz kereta besar baru dia nak muliakan. Bukan kita nak hina kedudukan orang kaya, kerana nak amalkan hadis Nabi SAW yang Nabi minta supaya Nabi ni dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan miskin, mati pun dalam keadaan miskin, dan di akhirat pun berkumpul bersama dengan orang-orang miskin. Saya lambat tadi nak tulis poin ni lah, saya lambat, sibuk tulis poin mengenai karamah. Saya tulis panjang, semalam tidur, lepas subuh baru tidur. Itu kadang saya mesti lambat kadang tu kan. Saya balik kuliah saya tidur pukul 11, pukul 12, pukul 2, 3 bangun. Tu tak tidur dah, tulis poin tu. Yang seterusnya, Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki raja kan, kekayaan yang banyak, ketika memasuki masjid akan duduk bergaul bersama dengan orang miskin. Ni Nabi Sulaiman, dan ia akan berkata, saya ni orang miskin dan saya suka bergaul dengan orang-orang miskin. Maka ulama kata, kalau kamu orang yang berharta banyak, faham betul kamu ada harta yang banyak dan tak menghalangi kamu duduk bersama dengan orang miskin dan bersejajar dengan orang miskin, berpakaian dan menggaul mereka dengan kemiskinan yang ada pada mereka, maka harta kamu jangan kamu tinggalkan. Tak apalah, kerana harta yang banyak menjadikan kamu tawaduk bergaul dengan mereka, supaya perhimpunan tu tak nampak kamu sebagai orang kaya, berpakaian seperti mereka, senyap-senyap beri bantuan. Tak apalah macam tu kekayaan.
Kekayaan menjadi kamu tawaduk. Persoalan sekarang, apakah mampu bila dah ada kekayaan, rasa ringan tak nak duduk bersama dengan orang miskin di kaki lima? Rasa ringan tak agak-agak? Nah, itulah. Yang seterusnya, Nabi Isa alaihissalam merasa suka jika dipanggil dengan perkataan wahai orang yang miskin, dan tidak lebih ia senangi daripada nama tersebut. Nabi Isa suka kalau orang memanggilnya hai orang miskin. Nabi Isa cukup suka, dan tak ada lebih yang disukai oleh Nabi Isa daripada nama tersebut ataupun panggilan tersebut wahai orang miskin. Kita kalau orang panggil orang miskin, oi mak, awak nampak ni ada panggil orang miskin, bergaduh nanti, tak suka kita, terasa hati malam tak boleh tidur. Kenapa orang pandang aku miskin? Macam mana orang tak pandang aku miskin? Macam tu pula dipandang. Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, ni guru Imam Syafi'i, berkata, jika seorang miskin dan hina, ni cantik ni, siapa yang miskin dan hina duduk di sebelah kapetmu dalam keadaan tanpa izin, dia jalan di kapet merah, dia relax duduk sebelah kamu, dan kamu sikit pun tak rasa perbuatannya, dan itu menunjukkan kamu orang yang bijak. Kalau kamu terasa amboi, dah pakai pakaian lekeh, perbadan ni merah pula jalan, duduk sebelah aku tanpa minta izin pada aku, kalau ada terasa tu, itu kita tak bijak punya orang, bodoh memang. Masya Allah. Sikit lagi sambungan. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, diceritakan oleh seorang Nabi, ini hadis yang masyhur juga. Seorang Nabi tanya kepada Allah Ta'ala, bagaimana aku nak tahu tentang redanya engkau pada aku ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah bagaimana orang miskin reda pada kamu, begitulah keadaan aku reda pada kamu. Kalau orang miskin rasa tak benci dengan kita, itulah pandangan Allah. Tapi kalau orang miskin tu suka dengan kita, kan, walaupun orang ada kekayaan, macam saya sebut tadi lah, dengan kekayaan dia suka bergaul dengan orang miskin, jangan tinggal, bagus tak apa. Kerana kita ada kekayaan, kita suka bagi, kan, suka duduk dengan orang miskin. Maka lihatlah bagaimana pandangan orang miskin pada itu. Itulah pandangan Allah kepada kita. Sambung. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa adalah terdiri daripada orang fakir dan orang miskin, bukan orang kaya dan orang sombong, bukan. Orang kalau mengatakan saya umat Nabi, saya adalah pengikut Nabi, kalau dia sombong, maka itu dia dusta lah tu, tak betul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling merendahkan diri di hadapan orang miskin. Nabi yang confirm syurga merendah di hadapan orang miskin, siapa kita? Itu kan persoalan. Nabi yang confirm syurga, Nabi yang kencing bau kasturi pun, jumpa orang miskin yang berbau pun rendah. Kita kencing pun berbau, yang kecil lah, kencing macam kurang adab, yang kecil kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku masuk tandas, sebelum tu Nabi masuk, Nabi keluar, aku pula masuk, aku bau harum-haruman kasturi di dalamnya. Kalau kita masuk, kita keluar, orang lain masuk tengok, oi, orang hampur kita. Orang doa berapa kali Jumaat tak tahu kita hidup. Tengok Nabi, walaupun keringat Nabi ataupun air peluh Nabi harum daripada kasturi. Riwayat sebut isteri-isteri Nabi kan, ketika datang rumah, ketika Nabi tidur keluar keringat, mereka akan tadah, letakkan sebagai wangian. Begitu kedudukan Nabi, tu pun Nabi rendah di hadapan orang miskin, peringat-peringat untuk diri dan juga isteri dan juga anak dan sahabat yang terdekat. Peringat samalah. Apabila Nabi SAW duduk bersama dengan orang miskin, orang fakir, dan Nabi akan duduk dalam keadaan bersila. Maksudnya tak duduk dalam keadaan sombong, duduk jadi tak. Nabi pun duduk simple, duduk relax saja. Tak dalam keadaan tunjuk aku ni Nabi ke, orang yang hebat tu, tak. Dan Nabi akan berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, aku pun duduk layaknya sebagai seorang hamba. Sambung Maimun bin Mihran, ini tabi'in hebat juga. Maimun bin Mihran ni pernah doa satu ketika. Sebab itu banyak riwayat tabi'in tu adalah apa sikit-sikit cerita. Tapi di antara Maimun bin Mihran yang saya suka adalah Maimun bin Mihran kata, ya Allah, aku ni sakit kurang amal ya Allah. Tak ada erti hidup aku kalau aku kurang amal denganmu ya Allah, denganmu ya Allah. Segerakanlah kematian aku ya Allah. Lepas doa mati. Maksudnya fikir tu nak banyak ibadat saja, kalau kurang tu tak ada. Sebab aku sakit kurang, matilah ya Allah, mati. Ini wali. Di antara kewalian karamah adalah doa mustajab. Kita akan sebut sekali lagi. Maimun bin Mihran ketika menghadiri majlis perkahwinan,
disediakan duduk istimewa untuknya, tetapi ia duduk di antara ataupun bersama orang-orang miskin dan makan dan berlemah lembut bersama dengan mereka. Kalau boleh macam itulah. Contoh kita kawan rapat dengan kawan tu kan, kalau kita datang, kita tu businessman contoh, ataupun kita orang yang terkenal dengan dia, kemudian diberikan tempat khusus, kalau boleh kita elaklah duduk dengan orang-orang biasa. Dan kalau dalam bab fiqh pun, dalam majlis ilmu, jangan buat majlis ilmu tu khusus orang kaya satu tempat, mungkin YB ke apa kan, adun, ketua adun satu tempat, korporat satu tempat, orang-orang biasa jangan macam tu, tak bagus kan, ra'i semua macam biasa je lah. Lah kenduri kahwin lah saya jangan macam, tapi kenduri jadi macam tu tak? Tak tahulah jadi macam tu, saya tak tahulah. So kenduri kahwin saya tak macam tu. Kenduri saya main orang fakir-fakir dia. Tak adalah maksudnya kenduri kahwin saya tak macam tu. Tak tahu orang kaya datang tak datang. Tapi hari tu kalau orang kahwin kan biasa bagi duit-duit kan, dekat 12,000 juga dapat. Dia main orang kaya kot, tak tahu. Saya pun tak, saya tak berapa nak duit pun untuk kahwin. Mak bapak saya punya duit. Lepaslah mak bapak saya kata nasi biryani untuk berapa ratus ribu orang tak tahu panggil, saya tak tahu lah, tapi orang bagilah. Biasa kan orang bagi, masuk kat pintu tu orang bagi kat mak bapak kita, dapatlah 12,000, banyak juga. Tapi tak ada dikhususkan lah tak. Tapi jangan macam tu lah, nanti anak besar kahwin jangan buat macam tu. Walaupun orang nanti kata apalah engkau tak hormat ke orang kaya, tak apalah, kita tetap dengan pegangan kita. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu terakhir Sayyidina Umar radhiyallahu ta'anhu berkata, janganlah kamu berkumpul bersama dengan orang yang mengumpulkan harta tanpa bersedekah. Jangan duduk dengan geng macam ni, kerana hal itu akan membangkitkan kemarahan Allah pada kamu, dan mungkin kamu akan marah kepadaku kerana larangan aku ini kepada kamu. Wallahu a'lam bissawab. Dah habis dah bab sedekah. Dah masuk pula mengenai keharusan karamah ataupun keramat bagi para wali-wali Allah. Moga Allah Ta'ala jadikan kita ini wali Allah. Amin. Wali itu kekasih lah, boleh saja kita doa macam tu, boleh, tak ada masalah. Nah, sikit cepat masa berjalan ni banyak ni ubat balik. Sikit lah, sikit, tak berapa nak banyak. Okey, hadis yang kelima. Hadis yang kelima, betul lah? Hadis yang kelima bab pada menyatakan harus karamah bagi ataupun karamah bagi awliya ataupun bagi wali-wali Allah Ta'ala. Babu fi jawaz al-karamatil awliya. Bab pada menyatakan keharusan karamah bagi para awliya ataupun karamah bagi wali-wali, atau itu disebut sebagai kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Di antara cerita yang saya ingat lah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika usia remaja, ada berapa sahabat remaja lain disuruh bagi tahu apa cita-cita mereka. Maka ada seorang sahabat remaja kata, besok besar saya nak jadi khalifah. Ada yang lain kata, saya nak jadi ketua menteri besar pada satu daerah. Bila datang giliran Ibnu Umar, orang tu tertumpuk agak apa-apa ni anak khalifah nak bagi tahu. Apa kata Ibnu Umar? Aku punya cita-cita sebelum aku mati, Allah gugurkan seluruh dosa-dosaku, dan Allah matikan aku dalam keadaan tak ada dosa, dan dimudahkan kehidupan akhiratku masuk dalam syurga. Itulah cita-cita. Dan moga-moga itu juga cita-cita kita lah. Amin. Jangan fikirlah cita-cita kita tu nak ada kereta besar, orang tengok kan, orang cium tangan kita, kalau kita datang semua tepi-tepi, dia datang, tak payahlah. Susah nanti akhirat nanti, jangan. Dan orang tu ada khilaf mengenai diri kita, tak semua orang suka. Satu manusia, dia akan pandangan berbeza pada diri kita, semua akan ada khilaf. Dia akan kata kita baik, dia akan kata kita poyo, dia akan kata kita kedekut, dia akan kata kita ni pemurah, khilaf, buat apa tak payah. Kita membuka orang tu supaya mengerti kita saja. Jadi manusia tak terkenal itu lebih tenang hati ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi. Hiduplah kamu sebagai orang asing, aw 'abir sabil, atau hiduplah kamu seperti orang yang bermusafir. Saya punya pandangan, hiduplah kamu seperti bukan warga negara
Malaysia, orang Bangladesh ke orang Burma, Vietnam hiduplah seperti mereka di dunia. Maksudnya bukan sudah sama kan, tak. Maksud saya, kalau orang Bangladesh, Burma, Myanmar, adakah mereka membangunkan rumah bertingkat-tingkat? Tak. Kerana mereka tahu kejap saja duduk dekat ni, nanti nak balik dah. Macam tu lah, sekejap je kat dunia, nanti nak balik akhirat. Macam tu lah sepatutnya kita fikir. Dan mereka hantar duit kat kampung tau. Kita pun hantar juga bangunan mewah kat kampung. Akhirat kita bertingkat-tingkat, berluas-luas, dan ia lebih kekal. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Nabi SAW, paku meletak cambuk, paku di syurga diletakkan di dunia, dikumpulkan seluruh harta kekayaan manusia, nescaya tak mampu beli. Belum cerita simen lagi, belum cerita marmar bawah ni lantai, belum cerita itu lagi, belum cerita kita punya katil lagi. Ini baru paku. Dan kita tu semua daripada emasan di sana, nanti emas semua. Cubalah kita fikir. Berarti kalau orang tu lah ada ilmu, mengamati dunia secara teliti, bagi dia tu tak ada apa dunia tu kan. Nah, itu Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya tawakal tu masya-Allah. Pernah satu ketika orang banyak hutang dekat Sayyidina Ibnu Umar. Besok hari Sayyidina Ibnu Umar masuk pasar nak beli satu barang yang murah, akad dengan sebagai hutang. Orang ikut membuntuti, ikut belakang sampai ke rumah Sayyidina Ibnu Umar. Orang tanya, wahai Ibnu Umar, bukankah sebenarnya orang banyak hutang begitu banyak pada kamu? Kenapa masuk pasar beli barang murah, akad hutang? Apa kata Sayyidina Ibnu Umar? Itu barang semalam, orang bagi duit semalam, saya agihkan pada fakir miskin. Saya tak yakin besok saya hidup. Daripada saya simpan, besok saya mati meninggalkan harta banyak, susah nanti akhirat saya. Lebih baik saya habiskan, belum tentu besok saya nak hidup. Maka saya dah agihkan pada mereka, tak ada duit saya, maka saya beli itu dengan akad yang hutang. Ini jangan dengar saja tau, niat untuk amal lah. Dia tak best kalau ilmu ada saja tak amal, tak syok. Ilmu tu nak tahu macam mana hakikat. Yang ini kan bab sedekah, bab hati tawakal. Mana nak rasa manisnya tawakal, manisnya sedekah, melainkan dengan amal lah baru kita boleh tahu. Kalau kita asah pisau saja, tak sembelih musuh punya kepala, mana kita nak tahu dia tu sejauh mana tajamnya pisau tu kan. Okey. Nah, itulah mengenai serba sedikit mengenai Ibnu Umar radhiyallahu ta'anhuma. Sambung daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'anhuma, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'anhu. Anak dengan bapa lebih kurang sama saja, dua-dua hebat. Di antara Ibnu Umar ketika fitnah terjadi ataupun peperangan, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan, tak perlu kita panjang lebar lah isu politik tu. Kemudian orang jumpa, kamu ni berpihak pada siapa? Sayyidina Uthman ke Sayyidah Aisyah? Maka dia kata, selagi mana kedua-dua mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada musuh bagi aku dengan mereka. Lebih baik aku duduk di rumah. Kita macam tu lah. Parti ni ada, parti ni ada. Mana yang kamu terima, mana yang kamu nak perangi? Tak? Dua-dua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu lebih baik saya duduk rumah dah cukup. Macam tu lah. Kalau kita pun terjun juga, kalau itu mendatangkan fitnah, rusak hubungan, tak payahlah. Kalau itu membaikkan hubungan, terjun pada politik, tak apa. Dia kata ni dah chop dah ni ustaz, bukan politik ni, confirm ni bukan, dia kata. Itu lebih baik. Kalau kita nak tak ikut sahabat, musibat mana lagi kita nak ikut kan, macam tu. Nah, bab harus karamah bagi wali-wali Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini ketika kekhalifahan Sayyidina Umar berlaku ceritanya. Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memutuskan satu kumpulan atau jemaah tentera yang diketuai oleh seorang lelaki yang bernama Sariyah. Satu orang lelaki yang bernama Sariyah. Ketika mana Umar radhiyallahu anhu berkhutbah, beliau berteriak, ya Sariyah. Jauh ni Sayyidina Umar ada dekat mana, dia ada dekat mana, jauh ni. Nah, kemudian Sayyidina Umar ada ketika itu ada di Mekah atau di Madinah ketika tu, sedangkan Sariyah ini ada di Iraq. Dekat satu gunung tu Iraq, kat situ Iraq lah maksud dia situ. Kita baca hadis yang kedua tu. Kemudian Sayyidina Umar berkhutbah, kemudian Sayyidina Umar menjerit, ya Sariyah, pergi ke gunung.
wahai Sariyah, pergi ke gunung. Selepas itu datang seorang utusan daripada kumpulan tentera tersebut berkata, ya Amirul Mukminin Ammar radhiyallahu anhu, kami telah bertempur dengan musuh kami, mereka telah menumpaskan kami atau hampir-hampir. Tiba-tiba kami terdengar suara seorang yang berteriak, ya Sariyah, wahai Sariyah, pergi ke gunung. Lantas kami sandarkan belakang kami ke gunung dan Allah Ta'ala menghancurkan mereka. Lalu kami mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, engkaulah orang yang berteriak seperti itu, engkaulah. Suara tu macam suara engkau wahai Umar. Memang betul Umar radhiyallahu anhu. Padahal jauh tu. Itu karamah. Bukan mukjizat. Nanti kita akan bahas nanti perbezaan antara karamah dan juga mukjizat. Telah berkata Ibnu Ajlan telah menceritakan pada Iyas bin Muawiyah bin Qurra. Iyas bin Muawiyah bin Qurra. Hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkhutbah di Madinah. Sayyidina Umar dekat Madinah ketika tu. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkhutbah, beliau radhiyallahu anhu berteriak, ya Sariyah, pergi ke gunung. Sesiapa yang minta serigala menjaga kambing, sesungguhnya dia telah menzaliminya, yakni kerana menyuruh sesuatu perkara yang di luar kemampuannya. Dikatakan beliau menyebut nama Sariyah, sedangkan Sariyah ketika itu berada di Iraq. Orang ramai bertanya pada Sayyidina Ali, adakah kau mendengar apa yang dikatakan Sayyidina Umar, iaitu ya Sariyah? Ketika mana beliau radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar, maka beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, celaka kamu, biarkan, jangan kritik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia tidak akan masuk ke dalam sesuatu melainkan keluar daripadanya. Maksudnya dia tak akan buat benda yang salah, dia buat sesuatu tu dengan benda yang betul. Tidak lama selepas itu Sariyah datang dan berkata, aku mendengar suara Umar radhiyallahu anhu, maka selepas itu aku menaiki gunung, berlindung di sebalik gunung tersebut. Karamah. Karamah tu apa? Satu benda di luar kemampuan kita umumnya mampu berfikir. Maksudnya satu benda yang di luar kotak, satu benda yang berlaku di luar daripada umum benda yang berlaku, atau satu benda yang ganjil, satu benda yang pelik berlaku, yang mana umum manusia tu susah menerima perkara tersebut, maka itu disebut karamah. Saya duduk sini, kemudian saya cakap kat Penang, abang tepi bang, ada motor belakang nak langgar abang, tepi bang. Saya kata kat abang saya, ya Hanzalah, ya Hanzalah, abang saya Hanzalah. Atau saya panggil kakak saya, Masyitah, tepi tu ada motor nak langgar. Kakak saya pun tepi juga, betul-betul. Kan benda ni kalau ceritakan orang akan khilaf. Ya ke? Betul ke? Walaupun dia orang baik, nampak macam wali juga, tapi boleh ke sampai ke situ suara kan, macam tu. So karamah tu satu benda yang di luar otak untuk kita mampu berfikir. Nah, saya ada satu kitab, iaitu kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang berjudul Bustanul Arifin. Dalam kitab Bustanul Arifin, bab yang terakhir dibahas mengenai pembahasan Karamatil Awliya, karamah para wali. Ada beberapa bab dan di akhir kitab tersebut kisah-kisah. Kitab ni kitab yang Imam Nawawi tulis tak habis. Imam Nawawi tulis semua kitab habis. Ini satu kitab di antara kitab yang Imam Nawawi tulis tak habis. Tapi ada yang kitab lain yang ada anak muridnya sambung tulis. Tapi asal dia punya kitab tu Imam Nawawi tulis tak habis. Nah, mengenai karamah para wali, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Ta'ala berfirman, perhatikanlah, sesungguhnya awliya, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka dan tak ada kesusahan sedih bagi mereka. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam hidup di dunia dan juga di negeri akhirat. Tidak ada gantian pada kalimah Allah, iaitu keputusan Allah, dan yang demikian itu sebenarnya keberuntungan yang sangat besar. Ini dalil wujudnya para wali Allah. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, berkata, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai akan wujudnya karamah bagi para wali dari masa ke semasa. Kerana ada yang mengata karamah ini para sahabat saja, kita dah tak ada dah, zaman kita ni tak ada. Tak, kata Imam Nawawi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, mempercayai bahawasanya karamah ini memang wujud dari masa ke semasa. Apatah lagi masa zaman ini, karamah itu kebiasaan para wali akan tutup supaya tak mengundang fitnah kepada diri mereka.
Kita ni saja mungkin ada rasa karamah kan, nak tunjuk-tunjuk macam tu. Tapi sebenarnya tu ditutup. Saya dah sebut hari tu, tutuplah karamah seperti mana seorang wanita yang kedatangan haid menutup kedatangan bulan tu, sehingga kita pun tak tahu ni mai ke tak mai, ni mai ke tak mai, ni tak mai ke mai. Kita pun tak tahu nak bezakan. Macam itulah orang yang ada karamah, tutup rapat-rapat sehingga orang tak tahu kita ni ada karamah ataupun tidak. Karamah ni dia ada beberapa jenis, lagi kita akan sebut. Karamah ni bukan jalan tayang saja, bukan. Terbang, ui, karamah bukan. Kita faham tu saja, karamah jalan tayang kan. Mungkin panggil kucing, binatang buaya main duduk, serigala main, harimau main duduk. Oh, ni wali ya. Cakap seorang-seorang. Cakap seorang-seorang, kita hukum dia wali pula. Kadang mungkin dia tu stres hidup. Dia cakap seorang-seorang, orang semua tak guna di sebelah dia. Pasal tu Syekh Bahlul suka duduk kat kubur. Orang tanya, "Oi Bahlul." Maka orang panggil kita Bahlul, jangan marah sebab Syekh tu, ulama tu nama Bahlul. Kenapa suka duduk kat kubur? Yelah, kalau aku duduk dengan mereka, mereka tak sakitkan aku. Mereka layan aku baik je, mereka nasihat aku je supaya ingat mati. Kalau aku kan mereka tak menziarahi mereka, mereka tak kutuk aku, apalah tak datang, tak. Mereka relax je dengan aku. Wajiblah kita meyakini Allah Ta'ala lah yang berkuasa mewujudkan karamah tersebut, dan Allah Ta'ala mentakdirkannya. Dalil wujudnya karamah itu banyak berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya ada banyak tau, ada banyak. Nanti boleh tengok kat kitab tu, Bustanul Arifin, kitab ni hijau tu, nampak? Nanti boleh tengok kat situ, nanti banyak cerita-cerita tu. Kisah yang banyak diletak oleh Imam Nawawi adalah kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Nanti saya cerita satu je sebab banyak sangat. Tak masa tak bagi kita ni banyak. Nah, di antara kisah adalah kisah Sayyidina Khubayb Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Khubayb, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari dia jadi tawanan perang. Ketika tu tak ada buah anggur, tak ada. Buah anggur tak ada ketika tu. Bukan musim buah anggur. Dan tak ada orang pun nak bagi makan kat Sayyidina Khubayb. Orang kafir ni tak bagi makan orang Islam. Kemudian kata perawi ni, aku lihat Sayyidina Khubayb memakan buah anggur satu besar kepala orang. Buah anggur besar kepala orang. Dan dia tengah makan ketika itu, sedangkan tak ada mana-mana orang kafir membagi makan, dan ketika tu bukan musim anggur. Dan di situ tak ada pun pohon anggur nak jatuh tu, tak ada pun. Tapi itulah yang aku nampak ketika itu. Ini terbentuk di antara satu bentuk karamah. Ada banyak lagi lah, ada banyak lagi. Karamah itu tak akan muncul pada diri orang fasik, tak. Apatah lagi diri orang kafir, tak. Biasa tu kalau agama-agama lain lah kan. Nanti kita sebutlah nanti. Sebab ada live, lepas habis live kita pagi betul-betul, muzakarah betul-betul ya. Kalau dia itu tak solat, pakai selak pendek kan, kemudian kita nampak satu perkara yang, woi dia ni wali, dia bawa pakai selak pendek ni, wali ni, jangan kita husnuzan, jangan. Tak, pada orang fasik Allah Ta'ala tak akan bagi karamah dekat dia. Yalah, kita sangka baiklah mati dia husnul khatimah, ya, tapi tak kita kata dia wali menisbahkan kerana pelik ada karamah tu, bukan. Karamah pada para awliya, para wali tak akan menyamai mu'jizat yang ada pada para nabi-nabi. Mu'jizat hanya bagi para nabi dan karamah bagi para awliya. Dan sudah tentulah kedudukan nabi itu lebih tertinggi, awliya itu dah tinggal belakang dah, walaupun dia memiliki wali. Berkata Imam Abu Bakar rahimahullah, di antara perbezaan mu'jizat dan karamah ialah bahawa para nabi disuruh menampakkan mu'jizat mereka, sedangkan bagi para wali disuruh menutupi dan merahsiakan karamahnya. Kalau orang mengaku wali tu cakap saya ni wali, tu tak betul tu. Jangan kita terima. Kerana wali tak akan menunjukkan pada majmu' umum masyarakat, melainkan pada kelompok yang kecil saja dia akan tunjuk karamah dia, supaya dia ni ada pengikut setia meyakini kebenaran ilmu yang dibawa. Kelompok kecil saja, dia tak akan umumkan pada masyarakat umum, tak. Dan bukanlah setiap karamah seorang wali itu merupakan karamah bentuknya sama dengan karamah wali yang lain pula, tak. Kerana doa yang sentiasa dimustajabkan oleh Allah Ta'ala itu pun merupakan karamah juga. Jangan kita disebabkan karamah itu semua sama. Bukanlah dikatakan sekiranya seorang itu tidak memiliki karamah maka dia bukan seorang wali. Kerana syarat menjadi seorang wali itu bukanlah mesti memiliki karamah, tak. Ini tak macam tak ada karamah, ni bukan wali, ni bukan wali. Tak.
Boleh terbang lah. Tak boleh terbang. Oh, lewat rendah lagi. Jangan. Dan tak disuruh kita pergi tanya pun, mencari-cari tak payah. Dan kita pun jangan cari apakah aku ni seorang yang wali, tak payah. Dah ibadah pada Allah sudah cukup dah. Nah, janganlah kita sibuk hendak mengetahui apakah diri seorang itu ada karamah dan merasakan dia ni orang wali, tak. Dan tak wajib bagi kita untuk sibuk mengetahui apakah diri kita seorang wali, tak. Hiduplah seperti 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah, meskipun Nabi SAW mengkhabarkan bahawa mereka ahli syurga. Dan janganlah amal nakkan karamah kerana ia merupakan hanya pemberian Allah. Dan amallah seperti amalan asyara mubasyarah berjannah, walaupun mereka ni dijamin syurga oleh Allah, tapi hidup mereka ni macam seolah-olah mereka dekat dengan neraka. Nangis mereka, amalan mereka, zuhud mereka, wara' mereka, tahajud mereka, Masya Allah. Siapakah wali itu? Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah mengatakan dalam kitab Risalah Qushairiyah, wali adalah orang yang bersangatan kuat taatnya tanpa diselangi dengan maksiat. Dan wali adalah orang yang dipelihara oleh Allah daripada maksiat dan ditolong oleh Allah ataupun diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Allah sahajalah memelihara orang-orang saleh, iaitu orang-orang saleh para wali, di dalam surah Al-A'raf ayat 196. Apakah para wali itu maksum? Tidak. Maksum seperti para nabi, tak. Tapi mereka, iaitu para wali, dipelihara oleh Allah daripada banyaknya maksiat. Kesalahan dosa kecil ada mereka lakukan. Di antaranya adalah, kalau dalam tasawuf, lupa pada Allah Ta'ala satu saat, itu pun sudah dosa dah. Pada satu saat. Dalam kitab saya baca tu, Imam Sya'rani kata, ulama salaf dulu duduk satu tempat, kalau pergi satu tempat, teringat, tempat tu aku lupalah zikir ke Allah, patah balik tempat tu, zikir balik kat tempat tu, baru pergi balik. Biar bumi menjadi saksi aku tu sentiasa zikir pada Allah. Tak ada satu tempat pun bumi tak saksi kata aku tak zikir pada Allah. Masya Allah. Mereka tak maksum. Maksum tu hanya para nabi saja. Siapakah para wali itu? Iaitu mereka yang baik hubungan mereka dengan Allah dan juga sesama manusia. Maka itu adalah orang waliullah, iaitu para kekasih Allah SWT. Nanti ada banyak, nanti baca dah kat dalam tu ada banyak ciri-cirinya, iaitu zuhud. Ciri-cirinya adalah kalau orang mengata, dia akan syukur dan mendoakan kebaikan macam tu. Ingat tak saya sebut satu cerita kat TBS, Taman Bukit Subang pernah sebut, dekat MBC Ngahid pun ada sebut juga. Ada seorang ulama, Sahal Al-Tusturi, Imam Sahal Al-Tusturi rahimahullah, ada orang datang kat dia, ya Syekh, ya Imam, Fulan bin Fulan mengumpat. Ya, sungguh? Ya. Alhamdulillah. Apa dia buat? Dia sembelih kambing, daging tu dia bakar, dia masak, dia bawa tampan tu, nampak apa, dia bawa talam macam tu. Kemudian dia pergi jumpa orang tersebut, dia kata, nah, ambillah ni pada engkau. Kenapa? Kerana, tak apalah ambil. Sebab apa ni? Sebab engkau mengumpat aku. Ini camdek ni. Camdek makan dalam ni, peli makan dalam. Dia kata, tak. Sebab kamu telah memberi pahala kamu kepada aku. Ini jasa yang paling besar ni. Ini kebaikan yang tak pernah orang buat. Engkau buat dekat aku. Atas tanda terima kasih, aku tak tahu nak balas apa. Takkan aku nak mengumpat beli kot. Kalau Allah halalkan, aku buat. Kalau Allah haramkan dosa besar, maka tak tahu apa tanda terima kasih. Kambing aku sembelih, aku masak, dah ambil pada engkau. Nanti kalau ada orang tengah bagi tahu, ini Fulan bin Fulan mengumpat, ajak pergi nasi Arab lah, section 7 ke section, saya biasa pergi Aroma Hijrah tau, Aroma Hijrah dekat TTDI, dekat masjid TTDI tu ada Aroma Hijrah. Itu paling sedap nasi Arab tu. Saya recommend pergi lah nanti, belanja saya sekali alang-alang. Belanja kawan. Tapi jangan cakap, kau makan ni sebab kau mengumpat aku. Jangan, bagi dia makan kenyang dulu, baru kita bagi tahu kat dia. Itulah sifat para wali Allah Ta'ala. Yang seterusnya yang disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, antara karamah yang terbesar, apakah karamah yang paling besar? Karamah yang terbesar, kata Imam Qushairi, dan ketahuilah bahawasanya daripada sebesar-besar karamah bagi para wali itu ialah kekalnya pertolongan Allah baginya untuk melaksanakan ketaatan. Itu sebesar-besar karamah. Kita faham kalau sebesar-besar karamah tu tinggi, terbang setinggi-tingginya, bukan?
sebesar-besar karamah adalah iaitu Allah menolong dia untuk melakukan ketaatan, dan Allah pelihara dia daripada dosa dan daripada perkara-perkara yang menyalahi syariat. Allah jaga dia, maka itulah sebesar-besar karamah. Maka berkata pengarang kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi berkata, maka masuklah di dalam perkara yang menyalahi syariat ini ialah bukan perkara-perkara maksiat, iaitu adalah dia meninggalkan benda-benda yang menyedapkan syahwatnya, sedangkan meninggalkan bersedap-sedap itu hukumnya adalah sunat. Maka tetap dia tinggalkan, dia tak nak bersedap-sedap hidup di dunia, meskipun sedap-sedap tu kita tinggal, sunat hukum dia, tapi tetap ditinggalkan kerana Allah jaga dia. Itulah sebesar-besar karamah. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kalaulah kamu mengatakan orang yang terbang itu hebat, kapal terbang pun terbang juga. Bukan kapal terbang lah, Imam Hasan Basri sebut burung. Imam Hasan Basri sebut, kalau kamu mengatakan wah terbang tu hebat, burung pun terbang, padahal burung tu akai nak pikiak pun tak ada. Kalau kamu mengatakan jalan atas air tu hebat, kadang kita tengok binatang pun kadang dia jalan juga atas air. Kadang kapal safinah pun jalan atas air, sedangkan safinah akai pun tak ada. Tapi hebat tu apa dia? Allah Ta'ala memberikan kekuatan istiqamah kepadanya untuk mengabdikan diri pada Allah. Itu sudah karamah besar. Nah, kisah yang terakhir Abu Muslim Al-Khawlani. Nak tengok cerita tu banyak, cerita karamah tu banyak Imam Nawawi sebut. Nah, kita pun mengakui lah kan ilmu yang ada kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Satu cerita kita tutup majlis. Abu Muslim Al-Khawlani ketika di zaman kepimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'anhu. Abu Muslim Al-Khawlani ini ketika pemerintah di Yaman, dia duduk di Yaman, Khawlan. Pemerintah tu bagi tahu, aku ni adalah Nabi akhir zaman. Maka engkau mengucapkan asyhadu anna, bukan Muhammad Rasulullah, aku Rasulullah. Dia kata tak dengar apa engkau cakap. Engkau sebut nama aku Rasulullah, aku tak dengar. Sehingga dia marah, dia buat apa? Ditolakkan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dalam api, sehingga tak ada satu bulu pun bakar pada badan dia. Cerita macam cerita Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ini cerita dia dah sebar lah, dia sebar ke Madinah. Kemudian pemerintah di Yaman tak terima Abu Muslim Al-Khawlani duduk kat sana, maka dia pindah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, dia solat. Lepas habis solat, Umar Al-Khattab tengok, kau ni Abu Muslim Al-Khawlani? Tak, ana Abdullah, aku hamba Allah. Aku pun Abdullah juga, aku pun hamba Allah. Abu Muslim Al-Khawlani kan? Ya. Tunggu. Ini Abu Bakar, ni pemimpin orang Islam ni. Tunggu dia habis solat, aku jumpa dengan kau. Bawa jumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Habis solat, kata Umar, Abu Bakar ni Abu Muslim Al-Khawlani, Masya Allah, gembiranya aku, syukurnya aku, Allah temukan orang yang mana seperti Allah selamatkan Nabi Ibrahim, begitu juga Allah selamatkan dia. Alhamdulillah. Ini Abu Muslim Al-Khawlani. Ada beberapa cerita lah nanti, agak cerita yang paling banyak Imam Nawawi sebut. Nanti dekat cerita-cerita nanti dah tak ada dah. Itulah pembahasan Imam Nawawi yang terakhir. Tak sempat untuk menyempurnakan kitab Bustanul Arifin. InsyaAllah edisi kuliah yang akan datang kita sambung pula hadis yang ke-6, bab mempraktikkan atau mengamalkan akhlak yang mulia, menggalakkan untuk infak harta, larangan menyimpan harta yakni kedekut, dan cara berhadapan dengan perkara-perkara syubha. Pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin aku pegawai paling besar sekali dalam pejabat ni, kau tak tahu kau. Tiba-tiba dah ada kat penghujung tiang tu, pencen. Tu bekas DO tu, dia kata. Dah bekas, dah banyak pencen. Tapi kalau daripada muda, hidup dia tak belakang. Sampai ketua orang cari dia. Tu yang kita nak.